Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi pada kali ini untuk meneruskan sesi pembelajaran yang baru. Untuk minggu ini kita akan belajar subjek pendidikan kesihatan. Seperti biasa, kita mulakan sesi pembelajaran kita dengan bacaan doa supaya sesi PDBR kita akan mendapat keberkatannya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Okay. Mari kita tengok objektif pembelajaran kita pada hari ini. Di akhir pembelajaran, murid-murid akan dapat mengetahui pelbagai emosi iaitu gembira, sedih, takut, marah dan malu. Yang kedua, murid-murid akan dapat memahami kepentingan meluahkan emosi yang sesuai mengikut situasi. Dan yang ketiga, murid-murid akan dapat memahami maksud, keperluan dan kehendak dalam kehidupan. Okey, kita tengok kriteria kejayaan. Kriteria kejayaan ni ialah kebolehan kamu, murid-murid, untuk mengenal pasti pelbagai jenis emosi dan dapat membezakan keperluan dan kehendak. Okay. Kriteria kejayaan ni ialah hasil dia nanti di akhir pembelajaran kita. Kalau kamu dapat mengenal pasti dan membezakan antara jenis emosi dan keperluan dan kehendak, okay, berdasarkan objektif pembelajaran kita tadi, maka kamu telah menguasai tajuk pembelajaran kita pada hari ini. Jelas semua? Baik. Seterusnya, apakah maksud emosi? Okey. Emosi ini adalah perasaan yang ada pada kita, manusia, okey, hasil tindak balas seseorang terhadap sesuatu perkara ataupun pengalaman ataupun peristiwa yang berlaku terhadapnya. Emosi ni perasaan kita. Apa yang kita rasa bila jadi satu benda kat kita. Cikgu ambil contoh. Kamu ada kucing. Kamu ada belah kucing. Kamu sayang sangat kucing ni. Okay. Satu hari tiba-tiba kamu tengok kucing kamu ni mati, kena langgar, tak tahu siapa yang langgar. Apa perasaan kamu bila kamu tengok kucing kamu mati? Itu ialah emosi. Kan, kamu rasa sedih sebab kucing yang kamu sayang tu mati. Okay. So, emosi adalah perasaan yang kita rasa bila berlaku satu-satu benda pada kita. Okay. So, jom kita tengok jenis-jenis emosi. Okay, tengok. Di depan ni, cikgu ada gambar beberapa emosi yang biasa kita alami. Okay, ada marah, ada sedih, ada ketawa, ada menangis, ada malu dan ada senyum. Bila masa kita akan merasa emosi-emosi ni? Setiap emosi kan, kita merasa dalam keadaan yang berbeza. Okey, jelas semua? Baik. Mari kita tengok. Sekarang cikgu nak murid-murid buka buku teks. Okey. Tengok gambar pada muka surat 73. Okey, gambar apa ni? Gambar murid-murid pergi ke sekolah. Okey. Apakah perasaan murid-murid semua? Yang cikgu tanya kamu ni. Okey. Apa perasaan kamu bila sekolah kita dibuka semula? Maksudnya kita semua akan pergi ke sekolah macam biasa balik. Apa perasaan kamu? Cuba tengok 3 emosi yang cikgu bagi. Okey. Yang pertama, gembira. Yang kedua, sedih. Yang ketiga, benci.
Sudah pasti. Yang pertama, yang atas sekali, gembira. Kenapa kamu rasa gembira? Sebab dapat jumpa kawan-kawan, kan? Lama dah tak jumpa best friend, kan? Bila pergi sekolah, dapat berjumpa dengan best friend. So, seronok lah, gembira lah. Okay? Ada juga yang gembira sebab dapat berjumpa dengan cikgu. Okay. Ada juga yang gembira sebab apa? Sebab dah boring duduk di rumah, kan? Belajar di rumah saja boring. Okay. Terpulang pada apa saja alasan kamu. Tapi sekarang ni kita nak belajar tentang emosi. Baik. Okay, murid-murid, kita akan beralih kepada topik yang seterusnya dalam tajuk ni. Okay, cikgu nak kamu buka buku teks muka surat 74. Okay, tengok di sana. Ada dua situasi. Nurmala, dia pergi ke pasar raya untuk membeli belah. Okay, dia nak membeli belah barang keperluan sekolah bersama ibu bapanya. Okay, itu dalam situasi pertama, iaitu kotak berwarna kuning. Tengok pada situasi kedua, kotak yang berwarna merah jambu pula. Nurmala dia ambil t-shirt corak bunga berwarna kuning. So, persoalan cikgu, apakah barang yang Nurmala ingin beli itu barang keperluan? Baik. So, sekarang kita akan tengok apa tu keperluan, apa tu kehendak. Okay. Keperluan adalah merupakan suatu barang penting dan sangat diperlukan. Kalau tak ada barang tu, kita tak boleh buat kerja. Contoh, Nurmala nak pergi ke sekolah, kan? Bila dia nak pergi ke sekolah, dia kena ada beli barang apa? Dia kena beli uniform sekolah, baju sekolah. Kena beli beg sekolah, kan? Nak masukkan buku. Nak beli alat tulis, kan? Di sekolah belajar, nak tulis guna alat tulis. Apa lagi? Buku tulis, kan? So, itu merupakan barang-barang keperluan. So, memang kena belilah. Tak boleh, kena beli. Okay, baik. Kita tengok kehendak pula. Kehendak ialah merupakan suatu barang yang tak penting dan cuma hanya ingin dimiliki. Maksudnya yang kehendak ni pula tak penting. Kita saja rasa nak beli. Kalau tak beli pun tak apa, tak ada masalah. Contohnya apa? Contohnya pergi pasar raya nak membeli belah barang keperluan. Kita tengok contoh, okay, muka surat 75, gambar di bahagian atas tu, tengok situasi tu. Okay, situasi tu ialah satu keluarga pergi ke pasar raya nak beli barang. Okay, dia nak beli barang keperluan. So, barang keperluan ni barang keperluan rumah. Beras, kan? Sayur-sayuran, buah, gula dan sebagainya. Kan, ikan, ayam, apa semualah kita nak beli. Itu barang keperluan. Kalau tak ada barang keperluan tu, kita tak boleh hidup. Nampak? So, barang keperluan tu penting, kena beli. Okay. Untuk kehendak pula, kalau kamu tengok situasi tu, okay, ada kanak-kanak lelaki tu, dia minta ayah dia membeli permainan. Nak beli alat permainan. Tapi ayah dia tak beli. Kenapa? Kerana ayah dia kata, kita perlu membeli barang keperluan rumah. Itu yang lebih penting. So, alat permainan tu yang budak lelaki tu minta tak penting. So, barang keperluan rumah merupakan keperluan. Manakala alat permainan tu adalah kehendak. So, apa perbezaan antara keperluan dan kehendak? Perbezaannya, keperluan tu satu yang penting, yang mustahak. Kehendak ni ialah satu yang tak penting dan tak perlu dibeli.
Okey, jelas. Baik. Okay, sekarang murid-murid boleh tengok buku teks muka surat 75 juga. Pada bahagian bawah tu ada dua situasi. Okey, untuk yang ni kita akan belajar cara bagaimana untuk menguruskan emosi ataupun meluahkan emosi kita dengan baik, dengan cara yang betul. Faham semua? Okey, kita tengok situasi A. Ridwan hendak juga alat permainan tu. Dia nak juga. Ridwan tadi lah budak yang kat atas tu, dia nak alat permainan. Dia nak juga permainan tu. Okay. Situasi A tu macam mana? Dia membentak kan. Dia buat perangai. Dia tak cakap. Dia elok-elok dengan ayah dia. Ridwan hendak juga alat permainan tu. Kan. Lebih kurang macam tu lah. Okay. Tapi kalau cuba kamu tengok situasi B pula. Bolehkah ayah membeli alat permainan untuk hari lahir Ridwan? Nampak? Situasi B dia bercakap elok-elok dengan ayah dia. Apa ayah dia cakap? Kalau ada duit lebih, ayah akan belikan. Nampak? Lepas tu Ridwan ucap terima kasih kepada ayahnya. Nampak? So, situasi A dan situasi B merupakan dua cara yang berbeza bagaimana Ridwan mengurus dan meluahkan emosi dia. So, antara situasi A dan B, manakah yang betul? Cara yang betul menguruskan emosi dan meluahkan perasaan. Bagus, betul. Situasi B. Baik. So, itu saja pembelajaran kita untuk minggu ni. Jom kita tengok tugasan kita. So, tugasan minggu ini, yang pertama, cikgu nak kamu jawab soalan. Kamu perlu meluahkan dan menguruskan emosi dengan baik. Mengapa? Okey, soalan ni kamu boleh rujuk buku teks muka surat 75 tadi pada bahagian bawah. Dekat gambar ayah Ridwan baca surat khabar tu. Ada soalan ni. So, kamu salin soalan ni dalam buku tulis dan jawab. Okey, ini adalah soalan KBAT, kemahiran berfikir aras tinggi. Dia tak ada skema jawapan. Dia tak ada jawapan yang tepat. Cikgu nak tengok apa jawapan yang kamu nak tulis di situ. Okey. Bila dah siap, ambil gambar tugasan dan hantar sebagai bukti menggunakan link yang diberikan. Dah siap kamu buat soalan tu, kamu salin soalan, kamu tulis jawapan kamu. Ambil gambar, hantar sebagai bukti kamu dah buat tugasan. Okey, jangan hantar dalam WhatsApp, jangan hantar dalam Telegram. Okey, hantar menggunakan link yang cikgu bagi. Dalam arahan PDPR kita, cikgu hantar dalam grup WhatsApp kelas dan grup WhatsApp dan grup Telegram kelas. Pada bahagian bawah sekali, cikgu ada sediakan link untuk menghantar tugasan. So, kamu tekan link tu, dia akan bawa kamu kepada Google Form. Isi maklumat yang diperlukan dan kamu masukkan gambar tugasan yang kamu dah ambil tadi. Lepas tu hantar di situ. Jelas semua? Baik. Tugasan yang kedua, cikgu nak kamu buat latihan uji saya dalam buku teks muka surat 76. Okey. Tengok buku teks muka surat 76 ada latihan. Cikgu nak kamu buat latihan tu. Tulis dalam buku tulis PJ. Okay, PJK. Cikgu nak kamu salin semua soalan dan lukis gambar. Macam mana soalan buat pada muka surat 76 tu. Ini minggu ni cikgu tak benarkan kamu photostat, print untuk lekat gambar. Semua kena lukis. Okey. Sama macam yang tadi, ambil gambar tugasan dan hantar sebagai bukti menggunakan link yang diberikan. Okey. Cikgu kalau tak siap untuk hari ni, kita akan ada 2 hari. PDPR subjek PJK kan. Okay. Tak perlu siapkan semua hari ni.
Okay, hari ni kamu buat tugasan 1 dulu. Okay, hari yang kedua, tengok pada jadual lah bila kamu buat tugasan yang kedua pula boleh. Tapi yang penting hari ni kena hantar 1 tugasan. Okay, so tugasan ni adalah tugasan untuk 1 minggu sesi PDPR kita. Jelas semua? Okay. So, cikgu rasa itu saja sesi pembelajaran kita untuk minggu ni. Cikgu mohon sangat kerjasama daripada semua untuk mengikuti sesi PDPR kita dan hantar tugasan yang cikgu bagi. Okay, sekian sehingga kita berjumpa lagi pada minggu hadapan. Assalamualaikum.